Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF dalam rancangan Motivasi Pagi di Radio IKIM. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 2 hari saya bersiaran di Radio IKIM ini, sudah ada orang yang minta nasihat, minta highlightkan sesuatu dalam perkongsian kita ini. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sesiapa nakkan nasihat ataupun panduan ataupun pertanyaan ataupun perkongsian, boleh ikuti saya ataupun bertanya saya soalan di FB saya Bakhtiar Fitri dan juga di Instagram saya. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ingat lagi tak hari pertama homework yang patut kita buat tentang syukur, semalam tentang muhasabah, dan sebelum saya habis semalam saya cerita dengan tuan-tuan bagaimana cara untuk nak memperbaiki diri kita. Bagaimana cara nak memperbaiki diri kita. Ingat lagi kan? Saya gantung dekat situ semalam kan? Dan hari ni insya-Allah saya penuhi janji saya. Bagaimana cara kita sebagai suami isteri untuk nak memperbaiki diri kita agar kita dapat menyuburkan, melahirkan cinta first class. Ingat balik ini tema kita, cinta first class ataupun cinta kelas pertama. Cinta-cinta ni maksudnya apa tuan-tuan dan perempuan, suami isteri sekalian? Bakal suami, bakal isteri. Apa maksud cinta ni? Cinta ni maksudnya perasaan sayang yang sangat mendalam. Dia sangat tau. Dia bila jumpa tu, dia pandang isteri dia, lawalah bini aku, comellah bini aku kan, mengembang je bini aku. Bini tengok kat laki dia pula, ya Allah perut laki aku, bilalah nak lahir anak ngandung tak lahir-lahir, dia kata nampak cute je laki aku tu. Benda tu jadi sangat sayang kan, dia rasa macam seronok kan. Cuba tengok suami isteri sebelah kita tu yang naik kereta sama-sama, yang duk pandang laki bini tu, bila pandang isteri, pandang suami, nampak tak ada rasa sayang dekat situ? Rasa perasaan macam, alah hai seronok tengok bini aku kan, tengok laki aku. Ke dah macam, apa salah selebet sangat laki aku ni, ke gitu pula jadinya. Harapnya bukan gitulah harapnya, tak kan? So hari ni insya-Allah kita nak belajar bagaimana cara kita nak memperbaiki diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada cara yang terbaik untuk kita nak memperbaiki diri kita melainkan kita kena tengok balik, kena intai balik. Dalam Islam, Islam nak pasangan ataupun Islam nak suami isteri yang bagaimana, yang boleh memenuhi kehendak agama. Dengan sebab tu tuan-tuan dan perempuan, bila kita ikut balik apa yang Islam nak, apa yang agama nak, itulah cara yang terbaik untuk kita nak memperbaiki diri kita. Dah tentu apa yang agak benar, benda itu tercatat dalam wahyu Allah Ta'ala dalam Al-Quran, seperti mana yang disebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Apa kata Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala dalam ayat tersebut yang boleh kita ringkaskan, dalam perkahwinan suami isteri ni mesti ada 3 elemen yang sangat penting. Pertama, apa dia? Pertama, mesti ada mawaddah, perasaan kasih dan sayang. Yang kedua, warahmah, perasaan belas ihsan kepada pasangan kita. Okey. Yang ketiga, mesti ada litaskunu ilaiha, rasa ketenangan, kedamaian hidup bersama-sama. 3 saya ulang balik tuan-tuan dan puan. Mesti ada pasangan suami isteri ini mesti kreatif untuk mencipta ketenangan dalam rumah tangga. Yang kedua, kasih dan sayang. Yang ketiga, perasaan balas ihsan, simpati kepada pasangan. 3 ini disebut dalam Al-Quran. Buka balik surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Mesti ada. Ini adalah matlamat perkahwinan. Itu sebab Imam Ibn Kathir ketika mana mengupas ayat ini, dia kata apa? Sebelum nak berkahwin suami isteri ini, sebelum pasangan suami isteri ini nak menerima pasangan masing-masing, setidak-tidaknya mesti ada sedikit perasaan kasih sayang. Walaupun sedikit ya, walaupun sedikit perasaan kasih sayang. Walaupun dia kata, alah ustaz, saya kahwin dulu pun ustaz, mak ayah saya yang cari pun ustaz, saya kenal pun tidak kan, dia katakan saya ni ustaz ikut cakap mak ayah saya ustaz, dia kata gitu. Iya, itu dulu kan.
kita tak ada ilmu dekat situ. Hari ni dah ada ilmu. Kalau kita nak kahwinkan anak kita ataupun nak susun atur perkahwinan anak kita dengan mana-mana lelaki ataupun perempuan, pastikan pada diri anak kita tu ada perasaan sayang kepada pasangan. Biar dia tengok muka pasangan. Sunat tengok kepada wajah tunang ataupun wajah pasangan sebelum berkahwin. Setidak-tidaknya dengan melihat wajah ada perasaan kasih dan sayang walaupun sedikit. Kata Imam Ibn Kathir, bila ada sedikit walaupun sedikit perasaan kasih dan sayang, mudah untuk nak menjalankan tanggungjawab. Nampak tak kaitan kasih sayang dan juga tanggungjawab? Mudah nak faham, gini je lah. Dah asyik laki tu kan, asyik laki tu balik lambat, nafkah tak bagi, semua tak boleh, itu tak dapat, ni tak dapat, anak terbiak. Macam mana isteri bila suami balik ke rumah dia nak masak untuk suami dia? Macam mana isteri bila balik ke rumah suami tu tadi, macam mana isteri nak melayan suami dia? Dah suami asyik balik tak tentu arah, anak terbiak kan? So perasaan sayang tu tak wujud dalam suami isteri. Macam mana nak layan baik-baik? Itu sebab jangan memaksa pasangan kita sayang kepada kita. Ingat suami kena ingat, kita jangan paksa isteri sayang kepada kita. Termasuk juga isteri jangan paksa suami sayang kepada kita. Sayang-sayang ni tuan-tuan dan perempuan tu, kita kena ingat, sayang ini bukan dengan meminta tetapi dengan memberi. Ketika mana Al-Aqra' bin Habis, sahabat Nabi, duk nengok Nabi SAW asyik peluk dan cium Hasan bin Ali. Tuan-tuan dan perempuan kan, dia tengok Nabi peluk cium Hasan bin Ali. Aqra' kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ada 10 anak tapi aku tak pernah cium peluk seperti mana engkau cium peluk Hasan bin Ali. Nabi kata kepada Aqra', man la yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nampak tak Nabi beritahu kepada kita, sayang ini mesti dengan memberi, bukan dengan meminta. Lagi banyak kita memberi, lagi banyaklah kita memiliki. Masalah kita hari ni asyik minta, asyik tuntut, tapi kita tak bagi. Itu sebab perbaiki diri kita dengan bermula memberi kasih sayang kepada semua orang. Cipta kasih sayang tu tadi. Alright, ini yang mesti ada. Yang kedua saya sebut apa tadi tuan-tuan dan perempuan, kita mewujudkan ketenangan dalam rumah masing-masing. Rumah yang serabut ni tuan-tuan dan perempuan, bila bercakapnya suaranya tinggi kan, laki cakap tinggi, rumah pun cakap tinggi, anak pula bergaduh, tenang tak? Syurga ini tuan-tuan dan perempuan, bila kita sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Macam mana rumah yang syurga itu? Tengok contoh syurga. Syurga ini damai, tenang, tak ada suara pekik-pekik, malahan suaranya menenangkan. Macam itulah yang patut kita wujudkan dalam rumah tangga masing-masing, terutamanya pasangan suami isteri. Kalau suami tak buat, isteri buat, sama-sama kita buat sama-sama benda ni. Alright, apalagi cara nak memperbaiki diri kita ini, mesti ada perasaan simpati suami isteri. Sian rumah aku, bila balik ke rumah aku tengok dia masak, walaupun dia kerja tadi, dia sanggup masak. Kita sebagai suami simpati. Apa yang patut kita buat? Basuhlah pinggan mangkuk lepas makan tu kan. Tengoklah pula anak buat kerja sekolah. Nampak tak macam tu? Isteri pula nampak suami tu balik dari kerja kan, nampak pula letih begitu, apa kata buatkan air untuk suami. Alright, kemas rumah tu elok-elok. Ni saling bekerjasama, saling faham, memahami, saling ada perasaan empati dengan pasangan. Bercakap simpati, empati, dia menjiwai, bukan setakat dia bercakap tetapi dia sama-sama membantu. Contoh macam tuan-tuan dan perempuan, kita ni bila suami tu, pasangan kita tu balik kan, tanya kerja okey tak okey, tak apalah, nanti abang tolong apa yang boleh abang buat dekat rumah. Isteri pula kata tak apalah abang, nampak letih sangat tu, nanti saya buat apa yang patut dekat rumah. Nampak tak dekat situ? Kadang-kadang kita ni taklah membantu sepenuhnya, tetapi percakapan kita, kelembutan kita, nada suara kita, intonasi kita menyebabkan pasangan rasa tenang. Alright tuan-tuan dan perempuan, so hari ini kita memperbaiki diri kita dengan buat 3 perkara. Pertama, bawa ketenangan dalam rumah masing-masing. Kedua, wujudkan kasih dan sayang. Yang ketiga, simpati dan empati dengan pasangan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, besok kita akan berkongsi lagi bagaimana nak menyuburkan cinta first class ini nanti. InsyaAllah, hidup mati biarlah bererti. Segala pertanyaan, perkongsian boleh hubungi saya di FB Bakhtiar Fitri dan juga di Instagram saya. Menapun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi